Elfie, tambah menarik lagi, hari ini kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi mengenai isu yang viral baru-baru ini mengenai Arif Peter dan juga seorang penasihat kewangan bakal bersama kita iaitu Encik Anas Misbahuddin bagi membicarakan isu ini. Yes. Pentinglah kan. Kerana orang kata pengurusan wang tu sangat penting daripada usia muda lagi. Betul, especially bila muda ni kita tak nak terbeban dengan hutang. Betul. Jadi ini adalah isu yang sangat-sangatlah menarik. Betul, Aili. Alright guys, sebelum kita nak pergi jauh lagi dengan isu topik kita pada hari ini, of course kita nak bagi tahu, berkongsi dengan penonton apa cerita yang berlaku di Malaysia ni sekarang, dalam dan juga luar negara. Betul. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita ke segmen kita yang pertama. Apa cerita hari ini? Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Elfie tahu tak, kita ada program cerapan bulan penuh, which is dia macam supermoon lah kita panggil, ataupun nama lain supermoon, di mana titik bulan tu dah dekat dengan bumi. Jadi ini yang seronoknya, kita ada program cerapan bulan penuh, tarik minat lapisan usia belajar ilmu falak. Itu dia. Dan di Parit Buntar, program cerapan bulan penuh yang berlangsung di Masjid Jamik Parit Tok Ngah, Tanjung Piandang, di sini baru-baru ini berjaya menarik minat para jemaah termasuk wanita dan kanak-kanak. Program yang dianjurkan oleh bahagian falak Jabatan Mufti Negeri Perak dengan kerjasama pengurusan masjid berkenaan menumpukan pendekatan pendidikan falak kepada masyarakat. Dan kata Jabatan Mufti Negeri Perak, seramai 100 orang menyertai program ini. Menariknya aktiviti ni. Yelah, bersama dengan peralatan dia, kita ajak sekali peserta-peserta jemaah yang ada untuk sama-sama terokai. Itu adalah salah satu orang kata ibadah juga untuk mempelajari astronomi, orang kata astronomi di bumi ini, betul tak? Dan difahamkan juga ramai wanita dan kanak-kanak turut terlibat dalam aktiviti ini kan? Betul. Taklah, kalau saya pun saya excited. Kan mana kita nak tengoknya lagi bulan bersama dengan rakan-rakan, kan, bersama dengan orang-orang yang sekeliling kita. Itu yang seronok tu. One of the best experience saya rasa, mesti orang kat sana best. Pengalaman yang sangat menarik. Betul tu kan. Next time kita join lah. Ya, next time kita kena join. Okey, sekarang ni kita nak menceritakan mengenai isu minyak. Okey. Tahulah negara kita pasal minyak ni kan. Okey, ini mengenai Malaysia pemain minyak sawit bertaraf dunia. Kata MPOA. Okey. Okey, negara kita ni adalah negara yang kedua terbesar di dunia pengeluaran minyak, Haili. Betul. Okey, di Petaling Jaya, minyak sawit antara beberapa sektor cemerlang yang membolehkan Malaysia menjadi pemain bertaraf dunia, dan ia perlu terus dilihat sebagai sektor ekonomi yang melengkapkan susunan ekonomi baharu menurut Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA. Pengerusinya, Datuk Lee Yo Cho berkata walaupun Malaysia kini merupakan pengeluar minyak sawit kedua terbesar di belakang Indonesia, pengurusan agronomi, pengetahuan penyelidikan dan pembangunan serta pemprosesan hilirannya masih dianggap sebagai lebih maju dan terbaik. Ini yang membanggakan Malaysia lah. Betul. Dan kita juga 85% daripada penghasilan minyak kelapa sawit di negara kita, kita mengeksport ke luar negara, menjadikan kita adalah pengeluar nombor 2 dunia. Wow. Sangat membanggakan lah. Sangat membanggakan. Dan dia adalah menjadi orang kata tunggang sumber ekonomi negara. Sebab kita pun tahu di Malaysia ni kita kaya dengan hasil bumi. Betul lah ini. Jadi kelapa sawit adalah salah satunya. Kita patut beruntung ya, sebab itu kelapa sawit ini memberikan kita minyak, biogas dan sebagainya. Okey, next. Elfie, kalau kita sebut pasal Sabah dan Sarawak ni kan, dari segi pembelajaran dan juga pendidikan di sebelah sana, yang kita risaukan tu apa? Kita risaukan mereka tidak dapat keselesaan ketika belajar kan. Betul. Kita risaukan mereka tak dapat keselesaan. Sebab tu orang selalu cakap, diorang ni belajar okey ke kat sana kan, dengan jauhnya, ada yang selalu peli-peli dekat social media kata belajar terpokok dan sebagainya. Kali ni KPM ambil keputusan untuk fokus tangani isu sekolah daif skala 7 di Sarawak tahun depan. Itu dia. Di Sibu, usaha bagi menangani segera isu sekolah-sekolah daif berskala 7 yang masih banyak di Sarawak merupakan antara fokus Kementerian Pendidikan KPM tahun depan, kata Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying. Beliau berkata sekolah-sekolah daif berskala 7 adalah melibatkan bangunan sekolah yang perlu dirobohkan dan dibina semula. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berkata pada tahun ini juga akan membangkitkan isu sekolah daif
di Sarawak. Jadi kita ada skala daripada 1 sampai 7 ya. Betul. To be exact. 1 sampai 4 itu adalah sekolah-sekolah yang masih lagi boleh orang kata apa? Bangunan-bangunan ni masih boleh digunakan. Tapi 7 ni kiranya 4 dan ke atas ni kiranya dah mula rosak, yang kita bimbangkan keselamatan dan juga keselesaan anak-anak untuk belajar. Betul. Jadi ini adalah satu inisiatif yang sangat-sangat bagus daripada pihak kerajaan kita. So kalau dah ke-7 tu mesti dirobohkan dan dibangunkan Semula, betul. Itu dah tahap yang tak boleh nak dibantu lagi dah. Faham. Tak boleh di-repair lagi dah. Terima kasih kerana kerajaan kita mengambil menitik beratkan negeri kita, negeri jiran kita itu Sabah dan Sarawak. Betul. Ya. Alright, jom kita ke sukan. Berita sukan iaitu Sukan Asia Malaysia mendekati sasaran 27 pingat di Hangzhou. Alhamdulillah. Tahniah. Congratulations Malaysia. Ya, betul tu Aili. Dan Hangzhou, kontingen Malaysia mendekati sasaran 27 pingat di Sukan Asia kali ini selepas menuai 2 lagi pingat gangsa menerusi terjun dan olahraga pada hari ke-10 pertandingan pada hari Selasa. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong menambah koleksi pingat meraih gangsa menerusi 10 meter platform wanita. Mengulangi pencapaian 13 tahun yang lepas ketika beliau membuat debut Sukan Asia menerusi gangsa di edisi Guangzhou, China pada 2010 ya. Semalam saya tengok, saya tengah scroll TikTok, saya nampak ni tahu, Dabita. Buat terjunan yang handal, terjunan yang sangat-sangat percik air tu macam tu je. Macam tu je dia terjun, guys. Dia mewakili negara hari korang kita tengok. Bolehlah search dekat TikTok kan ada. Korang type je. Boleh tengok update Datuk Pandalela, kita ada Dabita dan atlet-atlet yang lain juga. Itu atlet lah. Kalau kita mungkin kosong air tu. Hilang. Yes, terima kasih kepada kontingen-kontingen negara kita menyumbangkan pingat. Segala pingat kita hargai anda semua. Ya, betul. Alright. Okay, kita dah berceritakan mengenai berita dalam dan luar negara dan berita sukan juga. Tetapi hari ini kita ada suka kongsi lah. Seperti biasa, Suka Pagi akan kongsikan benda-benda yang menarik untuk anda. Jom kita tengok VT ini. Suka Pagi kongsi. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Yes guys, welcome back. Masih lagi bersiaran secara langsung menerusi saluran 116 MyTV dan anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung menerusi tablet ataupun laptop korang ke gadget korang ke menerusi MyTV mana-mana di mana sahaja anda berada. Betul. Alright guys. Okey, ini saya begitu seronok sekali untuk nak ke segmen yang seterusnya of course. Sebab katanya ada orang tu pergi sampai ke Istana Budaya. Seronok saya orang tu. Kalau nak tahu apa dia, jom kita tengok sikit. Kita nak pergi ke segmen yang seterusnya. Apa yang suka sangat? Ano, Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba. Waktu dia lagu legend kita guys. Konsert Datuk Zainal Abidin dengan Headwind ni, kami ada buat the whole schedule untuk Datuk Zainal punya interview di di seluruh radio yang ada di seluruh Malaysia ni. Selain daripada itu, di seluruh semua TV yang ada di Malaysia ni, kita buat PR work, kita bawa Datuk Zainal pergi interviews, dan selain daripada itu kita ada buat dia punya press release, kita buat all the content digital punya streaming, macam-macam kita buat untuk Datuk Zainal. And in fact kita dapatkan sponsor banyak untuk konsert Datuk Zainal ni. Okey, apa harapan abang untuk konsert Zainal Abidin live in concert kali ni? Okay, definitely everyone sekarang ni semua menunggu performance by Datuk Zainal Abidin. Semua memang dahagakan persembahan daripada Datuk Zainal sebab sekian lama kan kita tak dapat rasa feeling konsert yang sebegini kan daripada Datuk Zainal dan Headwind especially. So memanglah
saya punya perasaan ni memang sangat-sangat teruja dan saya tak sabar nak tengok konsert ni yang akan berlangsung sebentar saja lagi. So kepada anda semua yang mana tengok Suka TV, suka sangat ni, suka TV ni, bolehlah give full support untuk Suka TV dan juga pada guys, you guys semua, alright, stay tune bersama Suka Pagi eksklusif di Suka TV, suka sangat. Harum semberbak kasturi. Anak tak le merasuk mandi laut. Saya main ramah-ramah. Itu dia. Wow, katanya 30 September konsert dia. 30 September yang lalu Suka Pagi dijemput untuk menghadiri konsert Tiba Masa Datuk Zainal Abidin di Panggung Sari Istana Budaya. Datuk Zainal Abidin menjayakan konsert solo buat pertama kalinya bagi mengubati kerinduan peminat-peminat dia. Konsert tersebut sangatlah bermakna bersempena dengan orang kata apa 40 dekad penghibur legenda berbakat kita ini dalam 40 industri. tahun bersama dengan 4 dekad. Yes. 40 dekad tu 4 dekad. zaman purba, Dek. 40 dekad zaman Flintstone. Sorry, Dek. Okey, dah 40 tahun Datuk Zainal Abidin menghiburkan kita di dalam industri ini. Okey. Saya berada di sana, Haili. Tak payah ceritalah. Seronok, Haili. Kerana Datuk Zainal Abidin bawa asalnya ke pemain-pemain asal Kepulauan Headwing dekat dalam Istana Budaya untuk memeriahkan suasana pada malam itu. Menarik. Orang kata boleh throwback sikitlah kenangan-kenangan lalu pada angka-angka anti-anti yang mengenali Kepulauan Headwing. Kalau Elfie masuk Headwing jadi apa? Jadi apa? Jadi headache. Jadi headache. Sakit kepala, guys. Dan Aili, dalam konsert itu, Datuk Zainal Abidin, kita umum pun tahu, beliau adalah kawan rapat bersama arwah Allahyarham Adi Bano. Okey. Ada tribute untuk Allahyarham Adi Bano. Seronoknya. Ada pemain biola menyanyi mendendangkan muzik untuk lagu Terlalu Istimewa, nyanyian asal Adi Bano. Allahyarham Adi Bano. Waktu tu macam sedih je. Yelah kan, gloomy je kan. Saya pun rasa sangat-sangat berbangga bila kita lihat siapa tak kenal dengan Datuk Zainal Abidin ni, guys. Betul. Datuk Zainal Abidin merupakan seorang legenda dalam industri muzik Betul. kita. Daripada segi tengoklah dah berapa tahun dah dalam industri, berapa usia beliau sekarang ini, tapi masih bertenaga. Suara memang tak lari, dengan kata telan keset suara. Telan keset di usianya 64 tahun tu, orang kata energi dia sama macam orang muda punya persembahan. Wow, dengan vokal yang amazing. mantap, itu orang panggil legend. Congratulations. Legend yang masih berbisa. Wow, congratulations kepada Datuk Zainal Abidin dan juga seluruh orang kata apa warga kerja yang bergiat untuk konsert Tiba Masa. Tiba Masa live in concert Datuk Zainal Abidin. Wow. Congratulations untuk successful event itu. Wah, sukses sekali. Sukses sangat. Okey, hari ini sangat menarik macam mana yang kita war-warkan. Hari ini kita ada kita nak menyentuh sikit satu isu yang viral baru-baru ini mengenai satu artikel. I rasa korang pun dah tahu, tapi korang tak sabar. Sabar kejap, kita berhenti rehat buat seketika. Stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Masih lagi dalam Suka Pagi di saluran Pagi. 116 MyTV ataupun anda boleh menonton kami melalui aplikasi MyTV mana-mana. Macam tu. Nampak ting-ting-ting. Nampak tak saya sebagai orang kata apa? Jurubahasa awak lah. Jurubahasa. Yes. Okey, hari ini macam biasa kita dah janjikan dengan anda semua kita ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan. Betul. Of course, kita nak kupas dengan lebih mendalam lagi sesuatu isu yang viral baru-baru ini. Ya. Okey, untuk tidak membuang masa, kita ada seorang tetamu kita bersama dengan kita hari ini yang kita memang nak tanya sangat. Sebab saya selalu baca artikel dan ada juga baru-baru ini saya tengok video yang baru-baru ini viral juga. Hari ini saya sendiri berpulang untuk tanya. Ini kita berkesempatan lagi kita nak tanya sendiri hati ke hati. Begitu, betul. Untuk kita tahu dan pelajari apa yang baik kita pelajari kan, supaya kita sama-sama merasai dan buat kesedaran itu dari sekarang. Betul. Setuju? Okey, Haili, kalau cerita pasal keuangan, apa yang you fikirkan? I fikirkan hutang lah, I takut. Hutang kan, itu yang paling menakutkan. Kewangan, betul. Yes, pengurusan dan hutang itu yang kita takutkan. Okey, so kita tak nak buang masa lagi. Apa kita pula bernasihat awak sekarang ni. Jadi jomlah kita ke segmen kita yang seterusnya. Knock-knock, siapa tu?
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Vita. Saya berumur 27 tahun. Berasal daripada Sarawak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Arif Peter in the house. Yes, Arif Peter in the house, guys. Inilah abang viral tu. Inilah dia. Okey, bersama kita di studio Suka Pagi hari ini kita ada orang kata seorang penyanyi juga kan, Yeah. of course kan. Penyanyi tak tahu. Bolehlah sekali saya nanti ganti. Yang perempuan saya ganti. Okey, kita ada Arif Peter in the house. Thank you very much. Selamat datang Arif. Thank you. Sama-sama. Arif, kita dah tengok kebelakangan ni mengenai Arif Peter. Kongsikan sikit perkembangan Arif sekarang ini. How are you doing right now? Alhamdulillah, sekarang Okay. semakin bagus. Saya pun Alhamdulillah. sekarang dah bekerja di FinFixer Mortgage Okey. sebagai pakar konsultan kewangan. Jadi saya menggunakan masa silam saya, masa yang lepas, Faham. berkenaan dengan kewangan, dengan hutang, untuk membantu lagi ramai rakyat Malaysia supaya tak terjebak seperti saya. Alhamdulillah. Faham. Ya. Okey, Alalang Arif dah bercerita mengenai, dah buka pun topiknya itu hutang mengenai hutang. Okey, boleh tak Arif menceritakan yang kisah yang tular baru-baru ini, bagaimana Arif sekarang dan juga ada tak so far ni keadaan begini, ada tak yang menghulurkan bantuan? Yes. Okey, macam ni. Alhamdulillah. Thank you untuk soalan tu. Jadi sekarang ni saya dalam keadaan yang sangat baik, sangat positif. Sebab saya dapat banyak bantuan-bantuan daripada rakyat-rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Tapi bukan daripada segi kewangan lah. Saya Okey. ada yang nak bagi kewangan tapi saya tolak because of saya rasa pertama saya ada kudrat. Yes. Kedua saya ada skills. Aha. Saya rasa kalau nak bagi kewangan pun baik bagi yang kepada yang betul-betul terjejas. Faham, Inilah yang faham. betul-betul ada kekurangan daripada segi kudrat. Fizikal. Yes. Physical, yes. Kalau saya rasa boleh berusaha lagi. Aha. Sebab tu saya cuba marketingkan saya punya servis. Okey. Untuk dapatkan job-job mana untuk bayar lebihan-lebihan kewangan hutang-hutang yang tertunggak tu lah. Ya. Faham? Itu saja. Wow. Bagus, inilah. Bagus, yes. Ya. I baca seluruh artikel ni and I boleh puji Arif Peter ni. Aha. Seorang yang sangat bertanggungjawab, Arif. And then kan, seperti mana yang kita tahu, Arif, baru-baru ini tular artikel mengenai Arif sendiri dari petikan harian Metro, berumah dalam kereta dek hutang RM1 juta. Kalau boleh Arif sudilah kiranya Arif kongsikan dengan kami mengenai cerita di sebalik artikel yang ada di kaca TV kita sekarang ini. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, sebenarnya macam ni. Saya masa tu dijadikan sebuah face frontal. Okey, Orang okey. kata duta untuk sebuah program pelaburan. Aha. Saya. Jadi dia adalah berasal daripada China, orang Chinese from mainland China. Alright. Dia tahu susah nak dapat target market Melayu, so dia gunakan saya untuk buat marketing. Sebab saya alhamdulillah so far bisnes-bisnes yang saya buat dulu berjaya based on marketing. So dia rasa macam why not we use you. And dia pun adalah connection daripada ayah saya, networking daripada ayah saya. So for me like at that time macam okay lah, kita percaya because of family yang introduce. Jadi kita rasa macam takkanlah family nak backstab kita ataupun family nak buat something yang bad Tak kepada baik. kita. Betul lah kita. Jadi ramai yang salah faham ingatkan saya berhutang bukan berhutang orang macam tu. Maksudnya saya bayar duit orang, itu je. Faham. Pulangkan balik. Betul. Jadi, itu je, ramai yang salah faham tu lah. Bukan kita berhutang Berhutang dengan 1 juta individu ke ke, kan? individu ke ataupun apa-apa jenis badan, mana-mana badan-badan kewangan ke, bukan. So Arif bayar kepada orang-orang yang menggunakan Terjejas. yang Yang terjejas. yang letak duit tu jugalah. Yes, Maksudnya so awak bayarkan balik untuk dia orang. Walaupun itu diorang direct, kalau kita kan ada satu agreement walaupun Okey. direct dengan company. Direct dengan company diorang sana. Tapi bagi saya ketepikan soal benda tu, agreement tu, saya ambil tanggungjawab dia untuk bayar since first day diorang lari. Ini yang bagus yang mengenai maksud saya Arif bertanggungjawab. Peter. Yes. Bertanggungjawab mengenai isu ini. Dia tidak banyak je isu-isu orang begini yang terjadi. Boleh je nak seperti lepas ini tangan dan atau lari. Betul. Yes. Lari dan biarkan kepada orang yang meletakkan wang itu terabai begitu sahaja. Tapi Arif mengambil pendekatan untuk membayar sendiri. Itu yang bertanggungjawab dipanggil. Kan? Alhamdulillah berkat apa yang dibuatnya, tahu tak? Betul. Okay. Yes. Mengenai mana dah okey. Katanya Arif mengambil tanggungjawab. Katanya Arif mengambil tanggungjawab dengan menjual perniagaan ternakan lembu, Ui. 2 rumah, Okey. 3 kereta termasuk kereta import dan sebuah van untuk membayar semula wang mangsa. Ini adalah satu langkah yang amat bertanggungjawab dan murni dari Encik Arif sendiri. Apakah yang mendorong Arif untuk mengambil keputusan besar sebegini? Betul. Apa yang what makes orang you- kata habis harta benda ni Yes. segalanya terjual untuk membayar hutang. Ni macam ni, saya pegang pada satu prinsip, biar kita susah tapi jangan susah ke orang. Dan kita jangan malu, biar kita susah buat benda betul tapi jangan malu nak betulkan keadaan. Tu je sebenarnya.
Sebab ramai orang bila ada masalah, dia akan fokus pada masalah. Bagi saya, kalau saya tengok masalah, saya akan tengok pada solution dan apa opportunity yang ada. Yes. Itu je sebenarnya. Betul. It's all about mindset lah. Bagi saya, it's about mindset. Yes. Kita ada masalah, cuba cari, figure out jalan. Kalau kita fokus pada masalah, akan pada masalah je lah. Jadi sekarang ni, apa yang saya ada dulu, aset-aset yang ada, perniagaan, rumah, kereta, barang-barangan kemas, aromak ke apa, kita dipertanggungjawabkan guna tu untuk kehidupan kita sebenarnya. Tapi kalau terpaksa untuk membayar, sebab dia melibatkan family saya juga. So why not kita use that things untuk bayar je diorang dulu. Tapi baki-baki tu saya bayar guna apa yang saya boleh buat lah. Skill-skill saya boleh buat. Sebab tu saya buat muzik, saya buat muzik untuk filem. Saya buat. Jadi saya belajar banyak skills. Along the way, dah setahun ni saya banyak skill. Makeup saya belajar. Makeup ya, pun? saya ada business makeup sekarang. Oh, yes. Alhamdulillah. Dan Wali Band ni pun kita dapat job untuk Wali Band Wah, dengan SP12. Alhamdulillah. Sebab itu saya kata skills lah. Daripada saya nampak hikmah dia adalah skill saya belajar. Betul. Itu je. Sebab Tapi tak semua fikir macam Arif, tahu tak? Ada yang macam tak rajin lah Arif Nak untuk belajar sesuatu benda yang skill baru yang luar daripada yes. forte, tapi untuk orang kata mendapatkan pulangan. Ya, itu bagi saya tak terdesak mana kita. Kalau kita rasa dalam keadaan terdesak tu, kita fikir balik, positifkan balik diri kita. Saya lama juga down sebenarnya. Kita manusia biasa. Betul. Saya tak, kalau orang kata nak menangis ke, kecewa ke, depressed, tak apa, itu it's okay. Saya tak ada tak ada nak merendah-rendahkan orang ke apa. Betul. Sebab bagi saya pun berasa benda tu sendiri, saya manusia biasa. It's okay because of, itulah tandanya kita manusia. Betul. Jadi paling penting adalah kita bangkit lah. Tak ada siapa akan tolong kita kalau selainkan diri kita sendiri dulu. Betul, setuju Arif. Arif, ni I nak tambah sikit, nak tanya sikit. Ni boleh tak cerita pengalaman awak ketika tidur dalam kereta Betul. tu? Katanya awak tidur dalam Proton Wira sebab awak tak nak terbeban dengan menyewa bilik. Tapi rata-rata netizen ada yang bersipati dan tak kurang juga. Ada yang katakan tempat tinggal ni sangat penting Arif dalam awak nak mencari rezeki kan untuk rutin harian awak. Agaknya awak rasa macam bila awak rasa masanya yang awak rasa awak dah boleh untuk mula menyewa ke dan sebagainya? Sebab kami sendiri pun agak macam, yelah tidur dalam Proton Wira kan? Ya. Tak selesa tu. Dia macam ni, sebab bagi saya sini, biar kita tak selesa, asal kita tak menyusahkan orang lain lah. Faham saya? Saya jadi macam tu, sebab saya rasa kalau saya selesa dalam keadaan orang lain tak selesa hidup dia disebabkan terjejas dengan perkara yang lepas, so saya akan rasa bersalah sampai bila-bila benda tu. Look at Ya, ambil tanggungjawab benda tu lah. Memang kita tak selesa, betul. Saya tak selesa pun, sakit badan, sakit belakang. Kalau awak tengok pun saya tak boleh nak tegak because of dah terlalu lama sangat duduk benda tu. Tapi in the end of the day, kalau itu adalah price yang saya kena bayar atas kesalahan yang lepas, apa lah, it's okay. Just tanggungjawab itu nama dia responsibility, itu je bagi saya. Allahu Akbar, berasa betul ujian kamu, brother. Betul. Saya dengar ni pun saya turut terkesan ya. Ya. Kalau jadi okey, kita ada banyak lagi kita nak tanya kepada Arif Peter of course, dan kita ada seorang lagi tetamu kita. Nak tahu siapa? Kena stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yes, Assalamualaikum. Welcome back. Kepada sesiapa yang baru saja menonton kami. Yes, anda sedang menonton kami bersiaran secara langsung menerusi Studio C Suka TV. Saluran 116 My TV, guys. Yap, betul. Okey, hari ini bersesuaian dengan topik kita. Kita ada topik hutang jerat generasi muda. Yap. So, untuk korang kat luar sana, korang patut stay tune dan tengok. Kita ambil iktibar. Betul. Take note apa yang patut take note. Betul. Okey, jangan borak banyak sangat Hailey sebab kita ada guest orang lagi. Tak sabar. Kita ada seorang penasihat kewangan bersama kita. Tapi sebelum tu, jom kita ke segmen yang seterusnya sebagai introduction. Betul itu. Jawab knock knock. Siapa tu? Hai, Assalamualaikum. Saya Anas Misbahuddin, merupakan penasihat kewangan lah dari pelbagai aspek berkaitan dengan pengurusan kewangan, hibah, takaful dan sebagainya lah. Waalaikumsalam. Kacak orangnya. Terima kasih. Segak. Segak bergaya. Betul, guys. Menemani Elfie, Hailey dan juga Arif Peter di studio hari ini, kita ada seorang penasihat keuangan iaitu Encik Anas Misbahuddin. Wow. Memang kena dengan topik macam Hailey dah cakap dah. Betul. Dengan hari ini, kita nak minta Encik Anas kenalkan diri lagi. Orang kata nak kenal lagi dari dalam ni, siapa penasihat keuangan kita yang elok pada hari ini. Betul. Kepada penonton di rumah. Okey, terima kasih. Saya sebut tadi lah kan, nama saya Muhammad Anas Misbahuddin.
saya terlibat dalam pengurusan ataupun menasihati berkaitan dengan kewangan, simpanan, pelaburan dan juga hibah, takaful dan sebagainya lah selama saya kira masih baru dalam 6 tahun lah. Wow. So kita advise dari segi bagaimana kita nak mengurus kewangan lah. Yes. Itu dia. Memang Harap you guys mengena. Encik Anas, hari ini topik kita sebab kita dapat lihat kan begitu ramai anak muda kita yang terjerat dengan bebanan hutang. Apa pendapat Encik Anas mengenai isu ini? Hutang jerat generasi muda. Okey, sebenarnya saya pun masih muda. Jadi saya pun boleh sentuh. Alamak, itulah pasal. Boleh memang bersesuaian dengan topik hari ini. Memang sesuai. Sebab saya pun tak adalah berumur sangat. Tapi sebenarnya bila kita sebut tentang bebanan hutang ni, ada pepatah Inggeris ada sebut. Money is the root of all evil. So dia duit ni sebenarnya adalah, orang kata banyak orang sebutlah kan kalau nampak duit kelabu mata dan sebagainya. Ya, betul. Tapi untuk saya tak anggap itu adalah satu pepatah yang begitu tepat untuk semua orang. Yes. Kerana saya bagi contoh Hailey Aifee, kalau kita bagi RM10 kepada seseorang, dia boleh guna duit itu untuk bersedekah atau dia boleh guna duit itu untuk berbelanja, berjudi. Yes, tidak baik, betul. kan? Ada dua kaedah. Betul. Tapi that's why saya nak sebut ia adalah depends kepada diri kita. Macam mana kita manage duit tersebut. Sebab kalau tengok dalam data KPK, saya go teknikal sikitlah kan. Data KPK ni sebut 38.9, dia ada dua sebab. Yang pertamanya adalah kos sara hidup yang tinggi, itu sebab hutang, iaitu 3.89%, dan keduanya adalah kelemahan pengurusan wang. Yes. Ini common. Saya rasa kalau kita based on the facts yang kita lihat sekarang, ramai yang bekerja, yang bekerja sekarang, mereka hidup paycheck to paycheck. Maksud dia adalah kalau saya dapat salary pada 25 hari bulan, mungkin pada 25 hari bulan lagi akaun saya kosong. Saya tak ada duit untuk survive. Itu realiti. Sebab ada hutang dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari segi kewangan lah. Dan seterusnya kalau kita tengok terjerat dengan hutang ni adalah ramai yang tidak tahu beza berkaitan dengan kemahuan dan kehendak. Saya sebut. Mungkin Hailey dan mungkin Arif dan juga Effie boleh cuba. Kalau kita nak tahu kehendak atau kemahuan, dekat Shopee tu ada kad tu. Betul. Kalau kita nak beli sesuatu, cuba simpan dalam masa 7 hari. Kalau Effie dan Hailey beli selepas 7 hari, itu mungkin adalah kehendak. Right? Jadi cuba boleh bagi tahu saya. Kalau sebab saya praktis pada diri sini, sebab saya buat masters on research berkaitan dengan how you spend dalam Jadi saya tengok, kita tengok statistik, ramai orang selepas 7 hari, dia tak beli barang tu. Maksudnya itu adalah 3 bulan Cik Anas, bukan 7 hari. 3 bulan nak beli, tak beli-beli. Betul Cik Anas, saya setuju. Memang itulah kehendak sebenarnya. Betul. Memang yang tu kehendak. Tak perlu. Sampai 3 bulan nak buat apa kan? Tentulah. Ini bikin kantoi lah ajak Cik Anas ni sebenarnya. Kantoi kad saya semua. Dalam kad you tu ada berapa item dah? 100 lebih, Bik. Dengan cadar katil, selimut, akuit. Oh, banyaklah bagi tahu. Tengok tu Cik Anas, kehendak dia pun 100 lebih. Nak tukar-tukar colour. Ada yang nak beli iPhone dan sebagainya pula kan. Letak dalam kad kalau dia rasa macam mungkin kita ada iPhone 14 for example, contoh. Yes. Tapi kalau kita spend lebih dan akan jadi lebih. Sebab saya nak, sebelum tu saya nak touch berkaitan dengan orang kata kita ni selalu berhutang kan. Bagaimana kita nak tahu bahawa kita ni sebenarnya kaya ataupun kita miskin? Bezanya simple lah. Kalau kita spend sesuatu perkara, kalau orang tu ada gaji sebanyak RM1,000, dia spend RM1,010, dia kaya ke dia miskin? Dia ada gaji RM1,000 dan spend RM1,000. RM1,010. Dia kaya ke dia miskin? Miskin lah. Miskin lah. Kalau dia minus kan? Betul. Kalau dia ada RM1 juta sekalipun, kalau dia spend RM1 juta komitmen dan hutang dia, RM1 juta RM1, dia masih dikira miskin. Sebab dia tak pandai mengurus kewangan daripada sumber pendapatan yang dia dapat. Dia kena balance apa yang kita earn dan juga apa yang kita gunakan. Yes. Alright, berbalik pada kita punya tajuk, terdapat kalangan anak muda berusia bawah 25 tahun sudah terbelenggu dengan hutang mencecah jutaan ringgit kerana telah terpedaya dengan janji bulan dan bintang. Apakah punca berlakunya perkara ini kepada anak-anak muda Encik Anas? Kan sekarang ni kita tahu pelbagai letak duit kat sini, letak duit dekat sana. Pandangan Encik Anas. Okey. So ini pun topik yang selalu kita bincangkan berkaitan dengan dekat mana kita nak letak duit dan sebagainya. We have to be in the real world lah. There's nothing too good to be truth. For example kalau kita nak letak duit kita dalam satu pelaburan tu, contoh kita letak RM1,000 ataupun RM2,000 dan dia kata dijamin pulangan sebanyak RM10,000 dalam masa 4 hari. It's too good to be truth. Tapi kalau benda tu betul, kenapa tak semua orang kaya?
Kan? Sebab tak semua orang kaya. Ya, tu. Kita rasa macam orang boleh kaya. Mungkin dekat media sosial kita nampak macam orang kaya. Tapi sebenarnya saya nak beritahu, facts yang kita lihat bahawa adalah rakyat Malaysia ni secara general lah, bukan secara spesifik. Secara generalnya, orang tak nak jadi kaya, tapi orang nak nampak kaya. Betul. Itu betul. Dia nak nampak yang dia kaya. Dia ada kereta mewah, dia pakai baju, dia pakai bag LV dan sebagainya. Saya rasa perempuan dia lebih sukalah all those apa dia panggil ni, barangan-barangan mewah dan sebagainya. Betul. So dia nak nampak dia kaya. So she or he will looks good. Dia nampak cantik. Tapi dalam akaun dia tak kisah. Tapi sebenarnya ni adalah root cause daripada segala-galanya. Sebab apa? Sebab dia nak nampak mewah, dia tak ada income. Jadi apa dia buat adalah dia terpercaya sebab dia nak cepat kaya. Kan dia nak invest dekat tempat yang tak legit dan sebagainya. Dia macam biar apa-apa asal bergaya Betul, gitu. betul. Jalan mudah. Yes. Senang dia nak kaya. So apa dia buat adalah I just letak duit satu yang saya rasa saya boleh percaya. Tapi akhirnya realiti yang berlakunya adalah dia rugi lebih banyak daripada apa yang dia ada, hutang lebih banyak dan sebagainya. Dan apa yang dia lepas tu apa yang dia boleh buat adalah dia kena cari income yang lain pula lah untuk hutang. Tapi itulah dia sebenarnya adalah apa yang kita patut tahunya adalah sebelum kita explore, kita perlu sebelum kita invest kat mana-mana, kita perlu selidik, kita perlu teliti dan kita kena tahu bahawa dia adalah satu platform yang dikawal selia oleh bank negara, by authorities lah. Baru kita tahu bahawa dia adalah yang betul lah. Tapi liciknya macam Encik Anas kata tadi, letak 10,000 untuk dapat contoh 200. Lagi 4 hari dapat 10,000. Tapi untuk 4 hari itu betul dapat. Yes. Kita dapat letak 200. So, bila kita dah dapat, kita letak lagi 5,000 untuk dapat lagi 100,000. Itu yang kita dikenakan. Ya, betul. Dan untuk okey, I nak tanya Arif lah. Arif, sebagai seseorang yang memang terperangkap dalam situasi ini dengan kondisi ini, apa agaknya bagi pendapat Arif sendiri, apa yang membuatkan seseorang anak muda itu bersungguh-sungguh mencari rezeki sampai menyebabkan menanggung tanggungan hutang yang besar ni? Beban hutang tu. Okey, sebenarnya ini pendapat saya lah. Ini just pendapat saya. Okey. Melalui observation, pengalaman daripada orang sekeliling dan tempat saya sini adalah because of perspektif manusia terhadap kita. Faham maksud kita? Anak-anak muda kan kadang-kadang kita ada satu benda, you kerja sini, you have to pakai kereta ni. You terlalu terikut apa people punya perspektif ataupun apa people punya anggapan terhadap kita. Kita tak nak, kita tak nak kalah dengan benda tu kan. Macam jadi tak nak malu tak nak malu. Because kalau aku kerja yang besar ni gaji sekian, ya kadang-kadang orang cakap kan, kalau you gaji ni besar macam ni, takkan you nak pakai kereta tempatan. You have to pakai kereta ni just for jaga your standard. No. End of the day yang baik. Bunuh sebenarnya. Sebenarnya yes. End of the day you yang nak kena bayar you. Yang nak kena tanggung loan tu you. Betul. Orang lain. Sebab tu end of the day orang kata ukur baju di badan sendiri lah. Itu ayat dia. Term dia yang paling orang kata yang sesuai juga ni, selain itu adalah FOMO. FOMO? FOMO. Okey. Betul, saya setuju ukur baju di badan sendiri. Betul. Itu dia ayat daripada Arif Peter kita. Kita ada banyak lagi kita nak tanya, of course. Bersama dengan penasihat kewangan kita dan juga Arif Peter in the house, of course. Kejap je lagi, make sure korang stay tune di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Masih lagi dalam Suka Pagi saluran 116, kita menceritakan mengenai isu keuangan, isu pengurusan keuangan bersama panel kita hari ini. Yes, hutang jerat generasi muda. Ya, betul. Okey, masih lagi di topik yang sama, kita nak tanya Arif. Arif, selalunya kalau kita cakap pasal hutang anak muda ni kan, tak larilah, mesti kita ada hutang pinjaman pembelajaran, hutang kredit kad, hutang kereta, dan macam-macam lagi lah. Tetapi berlainan dengan kes Arif yang berkaitan dengan pelaburan mata wang digital. Mungkin dekat luar sana, kita tahu masih ramai lagi, ada tak kat luar sana yang terlibat dengan pelaburan mata wang digital ni bagi Arif? Sebenarnya sekarang terlalu ramai lah. Because of sekarang saya bekerja sama juga saya dengan Fitfixer. Hari-hari ada kes berkaitan dengan kes AKPK, kes Muflis, semua benda di kalangan di bawah umur 35 tahun tu dah terlalu ramai. Statistik dia. Jadi ada kalanya yang mengambil pinjaman personal loan untuk buat melabur ke dalam wang digital. Personal loan. That's why. Personal loan okey. Itu yang problem dia sebenarnya lah pada hari ni. Orang sebab dia rasa macam confident lah, macam Encik Anas. Encik Anas ni cakap sini kan, banyaknya anak-anak muda sekarang yang nak
orang kata kaya terlalu cepat lah benda tu. Saya pun pernah di situasi tersebut. Tapi Betul. sebagai itu yang memanggil dia orang semua. So sekarang ni redemption untuk saya di Fit Fixer dan juga bersama Ikra bekerjasama untuk memastikan supaya kes-kes ni dapat dielakkan lah. Bukan di kalangan orang muda saja tapi di seluruh lapisan umur di Malaysia ni lah. Wah, sebab bila muda ni kan, dia lebih eager tau. Bila dia tengok macam orang bagi tahu Kehendak tu besar. Ya. Dia lagi rasa macam, okey, bro, betul ke? Okey, kita buat macam tu lah, bro. Betul. Sama, aku nak join juga dia jadi macam tu. Sekarang ni kan zaman moden, semua benda nak cepat, semua di ujung jari. Yes. Itulah membuatkan mereka ni eager, buat kata Hailey tadi. Betul. Alright, Encik Anas, kita nak menceritakan iaitu penganalisis ekonomi Universiti INSAFE Prof. Madya Dr. Harum Abdul Hamid berkata, tahap celik kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah pada kadar membimbangkan, Encik Anas. Apakah itu celik keuangan? Okey. Buatkan kesedaran itu. Saya bagi contoh kalau kita di sekolah ataupun di universiti. Pernah tak kita diajar berapa peratus kita sepatutnya simpan, berapa peratus kita guna dan berapa peratus sepatutnya kita gunakan untuk perlindungan dan sebagainya? Tak ada. Tak ada. Itu saya selalu tekankan. Financial literacy is very important. That's the key. Sebab kita sepatutnya faham bagaimana kita nak mengurus duit. Tapi ini tidak diajar di universiti, tidak diajar di peringkat sekolah. Jadi itu orang duk tanya. Sebab tu sebenarnya bila saya tengok statistik tu saya tak rasa terkejut sebab kita tak ada proactive action untuk kita address this issue which kita sepatutnya masukkan silibus berkaitan pengurusan kewangan dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan apa itu celik kewangan, fundamental things dia. Yang pertama adalah kita perlu lihat, kita perlu tahu kelemahan dan kekuatan financial kita, kewangan kita. Sebagai contoh, kalau kita ada, macam saya sebut tadi, kalau kita ada RM1,000, bagaimana kita patutnya spend RM1,000 itu? Gunakan 50, 30, 20%, which is 50 adalah kita punya komitmen dan sebagainya, 20% simpanan, 30 adalah kehendak dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita patutnya tahu asas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham yang mana hutang baik, yang mana hutang jahat. Ini ramai yang tak tahu. Ramai yang anggap ada baik jahat betul. hutang. Ramai orang anggap bahawa kalau ini saya nak share lagi satu statistik. Kalau kita pergi dekat auction rumah lelong. Okey. Kalau dekat situ dia akan tulis nombor IC hak milik, siapa milik rumah tu. Kalau kita tengok majoriti dia adalah umur lahir pada 90-an. Which is macam mana dia boleh buat such a huge commitment pada umur 90-an. Betul. Dan realiti dia lepas tu rumah tu dilelong. Itu sebab apa? Mungkin kelemahan dari segi kefahaman berkaitan dengan rumah tu. Mungkin dia beli rumah dekat kawasan yang ialah susah nak diakses. Atas gunung pula. Betul. Tak strategi Dia kan. tapi realitinya dan kemudian dia pun tak boleh duduk kat situ, dia bekerja pindah dan sebagainya. Itu kita kena faham. Dan juga ada setengah yang macam saudara Hari sebut tadi, kalau let's say kita beli kita buat satu pinjaman personal loan, tapi personal loan tu kita anggap sebagai investment untuk kita invest. Tapi realitinya adalah personal loan tu dengan interest rate sangat tinggi. Personal loan is interest rate paling tinggi lah kan. Kita tahu. Jadi boleh tak recover interest rate dengan keuntungan yang kita ada? Ini berkaitan dengan celik kewangan yang kita sepatutnya tahu. Dan yang ketiga pula, kita perlu merekodkan pembelanjaan kita. Mungkin ada yang tak pernah buat pun saya rasa, tapi dengan application Maybank to You dan sebagainya. In fact dekat EPF pun ada announce belanjawanku dan sebagainya. Kita boleh tahu kat mana kita invest. Kita kena ada record expenditure kita dekat mana lah. Dan yang seterusnya buat simpanan. Kena ada simpanan sebab kita perlukan simpanan untuk masa kecemasan. Dulu mungkin orang kata 6 bulan, tapi lepas COVID kita rasa bahawa 6 months is not sufficient. Kita sepatutnya naikkan kepada 12 bulan. Jadi simpanan, kalau gaji kita, saya bagi contoh, RM10,000, sepatutnya dalam akaun dia kena ada RM120,000. Kalau jadi apa-apa. Right? Dan yang terakhir sekali, saya cepatkan sikit, panjang kalau nak describe. Tapi yang terakhirnya adalah kita kena ada matlamat apa yang kita nak achieve. Maksudnya dia panggil, kalau dalam English kita panggil my rich life. Apa yang kita nak achieve. Adakah kita nak jadi orang yang kaya dengan ada hartanah dan sebagainya. Itu kita decide. Jadi bila kita ada goal kita, matlamat kita akan go untuk capai benda itulah. Itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan celik kewangan ni. Wow, banyak saya belajar ni. Menarik. Selain hutang baik dan hutang jahat, saya akan ingat benda tu. Betul. Okey, Encik Anas, alang-alang kita tengah bercakap pasal dengan Encik Arif tadi mengenai pelaburan mata wang digital. Saya teringin nak tanya, pendapat seorang penasihat kewangan sendiri, apakah itu pelaburan mata wang digital ni dan bagaimana pula modus operandi untuk pelaburan mata wang digital ni sampai anak-anak muda boleh terlibat, terperdaya, lantas terus terbeban dengan hutan. Hutan pula hutang.
So sebenarnya kalau kita lihat berkaitan dengan mata wang digital ni sebenarnya dia kita tak boleh katakan bahawa semuanya tak baik. Kita tak boleh kata bahawa pelaburan ini tidak betul. Mungkin kita akan kita akan hilang satu opportunity untuk kita generate more income kan. Tapi apa yang patutnya kita tahu adalah kita kena selidik. Ya. Kita kena tahu betul platform tu valid. Ya. Yang pertamanya adalah kita kena tahu platform itu dikawal selia oleh Bank Negara ataupun Suruhanjaya Komunikasi Malaysia ke tidak. Make sure kita pastikan dia dikawal selia. Dan yang kedua adalah kita kena tengok track record dia. Betul ke application sistem ni daripada mana? Platform ni daripada mana untuk kita invest kita punya kita kena kewangan. Berapa lama dah dia establish dan sebagainya kita kena tahu. Yang ketiga pula kita kena tahu kita boleh detect sebenarnya sama ada dia ada scammer dia platform ni adalah satu scam atau sebagai legit ke tidak. We do research. Kita boleh just research. In fact, kalau kita ada chat GPT sekarang, kita boleh search je berapa platform ni dah berapa lama, whether dia bagi, dia betul-betul kita tak boleh tarik duit kita. Sebab kadang-kadang dalam platform ni, dia letakkan syarat dekat bawah kecil je. Dia kata, kalau kita nak withdraw, ada sekian syarat-syarat dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi kita kena be very careful with that. Baca semua. Tiga kriteria ni, kalau kita rasa okey, kita pulang. Tapi dia ada, ni lah kita lebih detail kalau kita tengok pada risk profile pula lah. Kalau orang tu dia suka high risk dan boleh pergi. Kalau orang yang dia rasa dia nak medium or low risk, sepatutnya tak pergi. Ada few consideration yang kita perlu dapat ilmu pengetahuan untuk kita tahu kita punya risk appetite kita macam mana. Dan baru kita boleh pergilah dekat platform yang mana satu yang kita sepatutnya nak invest. Okey, tadi saya tertarik juga Encik Anas kata buat research kan. Okey, untuk anak muda mungkin. Mereka ni orang kata segala ni di hujung jari, tapi kepada ibu bapa ataupun warga-warga emas yang berada di kawasan pedalaman. Orang tua ni kadang-kadang tak tahu. Yang tak celik IT tu mungkin kurang pendekatan untuk mereka buat kajian sesuatu institusi tu legit ke tidak ke kan. Itu yang membimbangkan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok statistik orang lebih berumur lah 55 ke atas mereka lebih banyak di scam daripada ni statistik yang kita dapat lah dan instead of orang yang muda. Sebab apa? Sebab because of tadilah kita buat research dan sebagainya. Itu statistik juga. Itu dia. Kita nak tanya Arif. Okay. Kita nak tanya Arif. Arif sebagai seseorang yang dah orang kata apa mangsa yang terpedaya dalam pelaburan mata wang digital ni, apa yang boleh Arif katakan? Apa nasihat Arif selepas semua ni berlaku kan, selepas kita dengar apa yang diperkatakan oleh penasihat kewangan kita, apa kata-kata daripada Arif sendiri? Macam saya sendiri, nasihat saya adalah kalau boleh, macam Cik Anas pun dah cakapkan tadi, buat research. Sebab kita pun ada banyak aplikasi-aplikasi nak search macam portal PDRM untuk cek nombor telefon. Memang ada beberapa kali dah di-search, dah buat carian adakah dah ada report polis ke, ada report-report ada mana-mana badan-badan ke kan. So, tolong buat research, tak ada benda yang datang tanpa kita berusaha. Itu satu benda. Dan ada benda yang datang tanpa ada hasil titik peluh. Itu bagi saya itu adalah benda yang saya belajar in a hard way. Satu benda, jangan pernah percaya pada benda-benda yang it's good to be true tu. Itu bagi saya sendiri. Itu dia. Ini satu saya sangat suka perkongsian ni. Iktibar yang saya dapat pelajari daripada Arif sendiri. Jadi orang yang bertanggungjawab. Betul. Orang kata apa? Ya, yes. Bila you buat benda tu, you bertanggungjawab dengan orang sekeliling you, di bawahan you sama juga. Dan thank you very much untuk hari ini perkongsian yang sangat menarik mengenai hutang jerat generasi muda daripada Encik Anas Misbahuddin. Thank you very much. Dan juga Arif Peter, thank you very much. Terima kasih. Kita harapkan perkongsian daripada kita pada hari ini dapat memberi manfaat pada anda dan juga kesedaran pada anda untuk mengatasi masalah ditipu dan pengurusan wang pada masa ini. Yes. Dan terima kasih kepada penonton-penonton Suka Pagi kerana terus menonton TV Suka TV. Betul. Thank you very much guys. Semoga hari anda lebih indah. Terima kasih kerana menonton kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka Sang.